Okey, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar dengan baik tak suara saya, sahabat-sahabat? Alhamdulillah, jam di sini pukul 2.45 pagi lebih kurang. Di Malaysia dalam 7.45 pagi. Kita sebenarnya dah mulakan dengan bacaan surah Yasin secara sempurna tadi. Mohon maaf sahabat-sahabat di IG kerana terputus sekejap. Okey, saya masih lagi bersiaran langsung daripada Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah. InsyaAllah hari Sabtu ni balik. Hari ni hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Sekejap je. Dalam tempoh 3 hari lagi sampai Malaysia. Okey. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Pagi ni saya nak ambil masa menyebut nama sahabat-sahabat. Subhanallah, walaupun saya tak dapat sebut semua, mewakili lah tu ya. Biasanya lepas habis live saya tengok balik komen sahabat-sahabat. Terima kasih je yang di FB yang terus permulaan dah bagi star. InsyaAllah kami manfaatkan bintang-bintang yang kalian bagi. Saya sebut dulu nama di IG. Subhanallah, ada Walawi. Sebab di FB saya susah sikit minta bantuan cik suami bagi saya di FB kejap ya. Di Syatik. Kalau di IG ni Dina Kalisha, Kan Ira, Syakirin, Kamil, YDA, Makno, Nur Muhammad. Nak tengok di FB Ira Akhira. Okey, sahabat-sahabat di FB yang dah lama daripada awal tadi. Ada Umi Ayu, Hamidah Gadi, Razifah Biji Ali, Syahira dah mulakan dengan salawat. Mungkin kita boleh mula dengan persoalan saya. Apa khabar semua? Kalian sedang hadir daripada mana? Apa khabar semua, hadir daripada mana? Masya Allah, bolehlah kita mendoakan sahabat-sahabat kita yang lain. Seterusnya masing-masing saya pada mendoakan sahabat kita yang lain. Puan-puan boleh juga berselawat ke, tulislah apa saja ya. Ramai yang minta doa. Ya, subhanallah. Ya, Masya Allah, jaga diri anak-anak. Saya berangkat doakan usaha pemuda ya, keluarga anak-anak. H. Aram lah daripada Brunei. Okey, Masya Allah. Okey, muslimi muslimat. Kita tengok ada lagi sahabat Roshalata Zama Maisa, Syahira, Nurahaya Zakaria, Julina Faidi, Aziza Iza. Subhanallah, Allah Akbar. Ada yang mendoakan untuk suami David Ashley, Khatijah Saidi and okay, 18 ada people. Okay, Wuryanti Wu, Hawa Adam, Harudati Mustari, Masya Allah, Edwin Khaisara, Hayati Maslam, Yan Mukhtar, Hasna Ahmad, Asmah Nisa, Rokia, Siti Maslina, Hairun Niza, Fatihah Abdul Karim, Syamsiah Karim, Aziza Iza, Arelia Selamat, Nur Hasnita, Nur Alis, Nora, Aminah binti Hassan, Kefli Zul, Anisa Habibah, Rasul, Cik Salasiah, Ramlah Juso, Subhana, Nur Liza, Norma Yusuf, Asnira Saleh, Nur Alis, Sharina Fakharazi, Isniyatun Yid, Roshal Tazama, Mat Isa, Opa Azna Salsabia, Tini Minhat, Puteri Aisyah, Juliana Friday daripada Singapore. Thank you for sharing this wonderful journey and experience with us. Okay, love from Singapore fan. Okay, K Kamal, Zina, salam dari Sungai
Akila Fik, Fauzia Hani, Ma'arif Noliza. Oi, ramai lagi ni kalau kita nak sebutkan. Mas Nazwa, Zaimanga daripada Terengganu, ya, Hamzah Iberon, Laila, Rizan Hashim, Nur Hidayatun, Harun Noli Yusof, Rosniza, Zalina, Cik Safia, Asri Ismail, Hana Naziha, Sayyidatun Nabiha, Subhanallah, Muhammad Ifan, Farizan Yaakob, Nur Ashikin, Syukrina, Pencil Case, Sarah Latif, dan sahabat-sahabat dia IG pula. Kita ada Muslimah Edri, Husna Basri, kita ada Sinor MK, Sumi Dahlia, Lira Wahid, NF Najwa, Iyamitan Osman, Norina, Ibrahimila. InsyaAllah mendoakan untuk sahabat-sahabat menunaikan umrahnya, yang nak pergi hajinya, macam-macam doa yang dikirimkan. Ada yang saya sempat baca di tempat-tempat yang mustajab dalam Masjidil Nabawi, depan Kaabah dan sebagainya, di Masjidil Haram. Ada yang sempat dibacakan secara umum. Yang pasti doa-doa kita hampir sama semua. Semua hampir sama doa. Ayat berbeza. Subhanallah, doa untuk sihat kan, doa untuk husnul khatimah, doa untuk jannah, doa untuk hadir ke tanah suci, doa untuk anak berjaya dalam perpesaan, doa anak berjaya masuk MRSM, macam-macam lah ya doa yang dikirimkan. Ya, untuk saya nak ke hospital dia lah, insyaAllah sihat sembuh Allah bagi. Wahidah Marzuki Khan, Syahamid, Juhamka, Subhanallah, Zintojen. Ada yang doakan untuk Fariza Zakaria. Kita doakan untuk jodoh yang soleh dan salihah, insyaAllah. Saya NG2235. Okay. Mu'alimah Mohanoza, Sumidalia, Dina Kalisha. Terima kasih. Kan ramai juga yang tengok, yang tanya sebenarnya Ustazah beli dekat mana tudung terletak elok awning. Sebenarnya memang tudung keluaran kami sendiri. Jenama Asma Harun. Saya kena buat macam ni. Okay. AH tu ya. Tapi mungkin terbalik AH tu Asma Harun lah. Bila Mekah ni senang sikit lah pakai tudung sarung. Ini tudung awning. Cantik kan? Terletak. Saya memang buat awning yang sama colour. Kepala, maksudnya bahagian awning dengan bahagian tudung tu biar sama. Masya Allah, Allahu Akbar. Macam-macam colour. Ada lebih kurang dalam 20 colour. 15 ke 20 colour. Macam tu lah. 15 colour kot. Semua tudung-tudung awning tu saya tak pakai tudung lain. Memang pakai tudung baik Ustazah Asma Harun. Memang kami jahit sendiri. Sebab tu hari tu saya ada share live di tempat jahit. Masya Allah. Jadi tudung bulat biasa tu memang dah lama dah kita keluarkan. Tapi yang ni memang untuk lepas tu ada saiz mini telekong. Terus buat. Sebab ramai yang minta untuk mini telekong. Jadi sebab tu ada yang labuh sampai bawah tangan. Itu yang mini telekong. Ya, oni lembut. Ada yang tanya oni kerat, oni lembut. Tuan-puan sekian tengok boleh lipat lagi Tapi bukanlah nak lipat kan. Maksudnya oni lembut. Boleh gosok. Basuh lah macam mana. Saya dah basuh banyak kali. Saya dah pakai berapa kali umrah dah ni. Maksudnya memang lembut lah. Tuan-puan sekian. Bukan ada apa-apa. Oni lembut. Lepas tu insyaAllah sesuai untuk pelbagai saiz muka. Free size lah. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau siapa yang nak beli tudung awning ni, boleh pergi saja ke link Shopee. Pergi je ke link Shopee Ustazah Asma Harun, Galeri UEH. Cari Galeri UEH. Itu je akaun Shopee yang jual semua produk Ustazah Asma Harun. Galeri UEH. Ada tulis Galeri UEH. Galeri UEH. Kemudian ada juga website. Kalau siapa yang tak ada akaun Shopee, tak suka membeli di Shopee, pergi ke website. Website galeriueh.com. Website galeriueh.com. Okey, subhanallah. Ya, tudung ada saiz kanak-kanak. Sangat banyak pilihan untuk kanak-kanak. Ada yang tudung bulat biasa, ada yang awning. Ada awning. Awning kanak-kanak sangat comel. Sebab kita buat kontra lah untuk kanak-kanak. Kontra ni dan kontra juga
jahitan lilit, jahitan lilit tu. Lilit ni dengan kepala sama. Itu untuk kanak-kanak. Pergilah ke link Shopee ataupun website galleryuh.com ataupun Shopee Gallery UH. Okey, kita dah pun ya menyapa, buat mukadimah sikit dengan bermesra dengan tuan-puan sekalian. Ya, masya-Allah. Ya, ada. Singgahlah, subscribe lah Shopee kita ya. Bagi sokongan sebab setiap jualan tu sebenarnya adalah satu bentuk infak ataupun sumbangan tuan-puan kepada gerak kerja dakwah dan amal yang kita sentiasa giatkan. Alhamdulillah, muslimin-muslimat dimati Allah sekalian. Jadi kita nak mula dah kuliah Riyadhus Salihin ni. InsyaAllah, ya ramai yang minta doakan. Doakan apa ni? Doakan sihat walafiat. Ya, kita semua kan dalam ujian, sakit dan sebagainya, insyaAllah. Subhanallah, muslimin-muslimat. Sekarang kita sama-sama nak mula seperti biasa Al-Fatihah. Tadi kita dah mula dengan surah Yasin. Tapi kita mulakan juga ya dengan bacaan biasa kita, insyaAllah. 10 ayat awal Al-Kahfi, 10 ayat akhir. Kemudian Asma'ul Husna. Muslimin-muslimat, 10 ayat awal Al-Kahfi ada hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan siapa yang menghafalnya, yang beramal dengannya, maka akan selamat ia daripada fitnah Dajjal. Dan Nabi sebut pada siapa yang membaca pula. Yang pertama 10 ayat awal lebih kepada hafal, 10 ayat akhir lebih kepada membaca. Nabi SAW sebut siapa yang membaca 10 ayat akhir Al-Kahfi akan selamat daripada fitnah Dajjal. Dan Asmaul Husna pula Nabi sebut man dakhala al-jannah, akan masuk syurga siapa yang membaca dan menghafalnya dan beramal dengannya. Dakhala al-jannah, akan masuk syurga. Subhanallah, ada yang tanya planner, boleh tengok ya di FB, di akaun Shopee kita ada lagi tak planner. Sabahal khair, ada yang bagi ucapan sabahan nur. Kita kat sini dalam jam 3 pagi, subuh dalam pukul 5 pagi, ada 2 jam lagi subuh. Jadi itulah waktu di ada 2 jam lagi lebih kurang subuh, waktu di Makkah Al-Mukarramah. Kita dah mula membaca Yasin tadi. Okey, sekarang kita mula ya sahabat-sahabat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Allahu Akbar. Subhanallah, kita telah pun habis 10 ayat awal surah Al-Kahfi. Muslimin-muslimat, perhatikan ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Kalau kita tak mampu menghafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi, sebagaimana tuntutan dalam sebuah hadis Nabi SAW, yang mana Nabi memerintahkan dan meminta kita untuk menghafal, beramal, menghayatinya. Jika kita tidak mampu untuk hafal 10 ayat awal surah Al-Kahfi ini, maka hafalah ayat yang ke-10. Kerana pada ayat ke-10 ini adanya doa daripada Ashabul Kahfi, yang mana doa ini sangatlah penting dan jadikanlah satu amalan. Bacalah setiap kali sujud solat ataupun sebelum kita memberikan salam. Selepas membaca tahiyatul akhir, kan tahiyat akhir kita sudahi dengan innaka hamidum majid.
Kan kita baca tahiyat akhir daripada awal tu, muslimin muslimat. At-tahiyyatul mubarakatus salawatul tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ataupun kita bacakan dengan bacaan asal Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanallah, muslimin muslimat. Lepas tu antara doa yang Nabi SAW ajarkan setiap kali selepas bacaan at-tahiyyat, sebelum bagi salam, doa apa? Keselamatan, perlindungan daripada perkara yang sangat penting yang boleh menjamin kita bahagia, senang, tenang, bahagia, selamat dunia dan akhirat. Doa apa? Allahumma inni as'aluka, ataupun boleh je baca dalam bentuk jamak. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepadamu, ya Allah. Ataupun Allahumma inna na'udzubika, kami mohon perlindungan daripadamu, ya Allah. Min azabil qabri wa min azabi jahannam, daripada azab kubur dan daripada azab api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri, daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sahabat-sahabat boleh cari doa sebelum bagi salam. Ini di antara dua waktu yang paling mustajab dalam setiap hari kita, iaitu bacaan doa di dalam solat. Memang dalam solat itu semuanya doa, sahabat-sahabat. Bermula daripada Allahu Akbar, zikrullah. Kemudian kita mula dengan doa iftitah, Allahu Akbar kabira, ya Allah, Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi kathira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pada waktu pagi dan juga waktu petang. Kan sampai akhir Nabi SAW bersabda, barang siapa, Nabi kata siapa yang baca doa iftitah maka akan dibuka, pintu langit akan dibuka untuknya. Maksudnya baca doa iftitah ni, itu hadis Nabi tu, hadis yang sahih, ada yang diyakini tuan-puan sekalian, berkenaan dengan bacaan doa iftitah. Siapa yang membacanya, Nabi sebut akan dibukakan pintu langit, akan dibukakan baginya. Jadi jangan lepaskan. Dan dalam satu riwayat hadis Nabi, pendek je doa iftitah. Yang pendek ada, yang panjang ada. Yang pendek, Allahu Akbar kabira walhamdulillah kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat tu saja. Yang panjang sampai habis itulah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sampai akhir. Nabi kata akan dibukakan pintu langit untuknya. Bermaksud insya-Allah sepanjang doa dalam tempoh dia solat itu dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, subhanallah. Okey, saya tengok ada beberapa soalan tu. Jadi antara dua waktu yang mustajab ada di dalam solat, iaitu waktu sujud dan waktu sebelum bagi salam. Selepas innaka Hamidum Majid boleh baca banyak doa, apa saja doa. Janganlah bagi salam dengan segera. Ada orang boleh sujud lama, ada orang tak boleh. Bila dia sujud, dia rasa darah ke kepala. Bila dia bangun, kalau lama-lama dia rasa berpusing-pusing sikit, dia rasa kurang stabil. Tapi insya-Allah saya rasa kebanyakan kita tidak ada masalah untuk duduk lama. Tak ada masalah untuk duduk lama. Jadi bolehlah sebelum bagi salam, innaka Hamidum Majid, itu memang ada dalam hadis Nabi yang sahih berkenaan dengan fadilat, kelebihan dan mustajabnya doa sebelum bagi salam. Selepas kita sebut innaka Hamidum Majid. Bukan doa itu saja. Boleh cari dalam internet, Google, doa sebelum bagi salam dalam salat. Kita akan jumpa doanya, Allahumma inna na'udzubika min azabil qabri ataupun min azabi jahannam. Ya Allah, kami mohon perlindungan, keselamatan daripada azab api neraka. Wa min azabil qabri, daripada azab kubur.
Kemudian wa min fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah hidup dan juga fitnah mati. Okey. 3 dan 4. Kemudian wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan kami mohon perlindungan keselamatan daripada kejahatan fitnah dajjal. Subhanallah. Lepas tu boleh baca juga doa Ashabul Kahfi ni, muslimin muslimat. Cari surah Al-Kahfi ayat yang ke-10. Itu adalah doa Ashabul Kahfi. Saat pemuda, 7 orang pemuda yang menyelamatkan diri. Bukan kerana takut dibunuh, takut diseksa, tetapi kerana mereka bimbang sekiranya mereka mati, maka tidak ada yang akan menyambung perjuangan menyampaikan agama Allah. Mereka menyelamatkan akidah mereka daripada seorang raja di Kianus tak silap, seorang raja yang zalim, muslimin muslimat, seorang raja yang zalim yang membunuh dan menyeksa mereka yang mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 7 orang pemuda yang beriman yang soleh ini meninggalkan keluarga mereka, harta benda mereka, kampung halaman mereka. Bahkan boleh jadi ada wanita yang mereka cintai. Bukan kerana takutkan kematian, tetapi mereka berhajat dan berhasrat untuk melindungi dan menyelamatkan akidah mereka. Dalam perjalanan tersebut tidak tahu lagi bagaimana nasib, untung rugi dan sebagainya. Lalu mereka berdoa dengan doa ayat yang ke-10 surah Al-Kahfi. Rabbana a'tina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Apa maksud dia? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, kurniakanlah kepada kami, min ladunka, daripada sisimu, rahmatmu. Rahmat maksudnya sangat luas. Perlindungan, pertolongan, kasih sayang, petunjuk. Min ladunka, daripada sisimu, rahmat. Masya Allah. Wahayyi lana. Lepas tu sambungannya, Rabbana atina min ladunka rahmat wahayyi lana, dan sempurnakanlah bagi kami, wahayyi lana min amrina, dalam urusan kami, min amrina rasyada, petunjukmu yang jelas. Allahu Akbar. Rasyid, jelas, cergas, jelas. Rasyada, petunjukmu yang sempurna. Indah sangat maksud dia. Sebab itu muslimin muslimat, dalam kita buat keputusan untuk sekolah anak, dalam kita buat keputusan untuk pergi jalan mana, makan mana, nak pakai baju mana, nak buat apa, nak buat keputusan-keputusan kecil ataupun besar, bacalah doa ni. Doa Ashabul Kahfi. Hebat. Doa ini Allah ilhamkan kepada pemuda Ashabul Kahfi. Mereka berdoa dengan Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah, wahai Tuhan kami, kurniakanlah daripada sisimu rahmatmu, wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah urusan kami, sempurnakanlah urusan kami ini dengan petunjukmu yang jelas. Kita perlukan petunjuk daripada Allah. Kerana keputusan yang kita buat, tindakan yang kita buat, banyak terdorong dengan hawa nafsu kita, terdorong dengan akal fikiran kita yang terbatas. Masya Allah. Lalu Allah ilhamkan mereka untuk menuju ke sebuah gua. Kan lalu Allah tidurkan mereka selama 300 tahun yang lebih. Dan dalam tempoh mereka tidur itu, Allah yang bolak-balikkan tubuh badan mereka kiri dan kanan. Kalau duduk statik je, maka sudah tentu belakang badan mereka akan sakit. Mungkin kulit mereka akan lebam dan sebagainya. Dan apabila mereka dibangkitkan setelah tidur 300 tahun, mereka saling bertanya, berapa lama kita tidur? Ada yang jawab, mungkin 1 hari. Ada yang jawab, mungkin setengah hari. Kerana anggota badan mereka tidak menua. Tak adalah janggut jadi panjang. Sebab 300 tahun, tak adalah kulit jadi luruh berkedut gigi ke tak. Sebab itu bila saling bertanya, dalam surah Al-Kahfi ni, mereka saling bertanya. Ada yang jawab setengah hari, ada yang jawab 1 hari. Sedangkan 300 tahun yang lebih. Tidak ada yang mustahil bagi Allah apabila kita minta petunjuk daripada Allah. Tapi sangat rugi manusia hari ini sombong. Kita dah Tuan Pasal Kia sombong. Sebab rasa kita bijak, akal yang Allah bagi, kita belajar tinggi, kita ada banyak pengalaman, kita pergi banyak kursus. Jadi bila bab bisnes tak minta petunjuk daripada Allah. Bila nak buat pilihan tidak minta petunjuk daripada Allah.
bila mesyuarat tak minta petunjuk daripada Allah. Sebab kita rasa kita bijak. Sebab itu sebelum mesyuarat, bacalah doa dulu. Bukalah dengan Al-Fatihah. Walaupun mesyuarat kecil. Kan mesyuarat kecil dengan 2-3 orang. Jom bincang kejap. Okey, mula Al-Fatihah. Okey, kita baca doa. Petunjuk daripada Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wahyi lana min amrina rasyada. Ui, saya tak hafal lah doa tu. Bukalah kejap Al-Quran. Ui, tak hafal lah. Oh, buka planner. Ustaz Asma ada. Al-Kahfi. Oh, tak hafal lah. Al-Quran pun tak ada. Bukalah Google kejap. Doa Ashabul Kahfi 10 ayat. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, kita dah baca dah hingga 10 ayat awal. Kita akan baca pula 10 ayat akhir surah Al-Kahfi. Okey, auzubillahi minasyaitanirrajim. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Sadaqallahul Azim. Sahabat-sahabat, kan boleh nampak saya pegang Al-Quran ni, Al-Quran wakaf kan untuk umat Islam di Masjidil Haram. Mungkin ada yang baru masuk, saya masih lagi bersiaran daripada Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah. Sebelah dan di hadapan ni adalah Masjidil Haram dan Baitul Atiq. Itu salah satu nama Kaabah, iaitu Baitul Atiq. Okey, muslimin muslimat, Nabi SAW bersabda, Inna lillah tis'atun wa tis'ina mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhala jannah. Nabi bersabda, sesungguhnya nama Allah ada 99, 100 kecuali 1. Siapa yang menghafalnya, beramal dengannya, maka dia pasti masuk syurga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Yang bermaksud bagi Allah, dan bagi Allah itu nama-namanya yang mulia. Fad'uhu biha, maka berdoa dan memintalah dengannya. Okey, sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwallahu alladhi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffar al-qahhar al-wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul muzilul sami'ul basir al-hakamul adil
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر القديم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتكم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Subhanallah, Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang dah pukul 8 lebih di Malaysia kan. Di sini dalam pukul 4 lebih pagi. Subuh 4 lebih dah kan Ustaz? Ke 3 lebih? 3 lebih. Lebih kurang dalam tak sampai 2 jam akan masuk waktu subuh. Jadi Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hari ini kuliah Riyadhus Salihin siri yang keberapa? Siri yang keberapa kuliah Riyadhus Salihin kita? Ini minta izin minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada siapa-siapa daripada Malaysia boleh call ya. Saya ni macam masuk angin. Minum air teh. Oh, lagilah kembung perut. Bagi je. Duduk. Okey. Tak. Sebenarnya boleh miss call ni. Minta orang Malaysia lah. Tim daripada Malaysia. Minta maaf ya sahabat-sahabat. Kami ni berdua dengan Encik. 117. Hari ni? 117. Okey, subhanallah. Hari ni kuliah Riyadhus Salihin kita yang ke 117. 117 bersiar langsung daripada Makkah Al-Mukarramah. Masih lagi dalam bab apa muslimin muslimat? Dalam bab yang ke 6 iaitu bab taqwa. Dan hari ni kita akan bacakan hadis yang ke 2 dalam bab taqwa. Hadis yang kedua dalam bab taqwa, ia merupakan hadis yang ketiga dalam bab taqwa dan ia merupakan hadis yang ke-71. Sahabat-sahabat di FB, boleh tak sama-sama share perkongsian kita pada pagi yang barakah ini? Pagi Syakban. Berapa Syakban hari ini? Khamis. Berapa Syakban muslimin muslimat? Tinggal lagi lebih kurang dalam 25 hari nak menuju Ramadan ataupun kurang 25 hari kan. Subhanallah, alhamdulillah. Boleh ya kita tekan share supaya lebih ramai yang boleh hadir majlis ilmu kita, sebab kita insya-Allah akan berkongsi beberapa perkongsian ilmu dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ramai yang sebut teringin dan minta doa untuk pergi umrah insya-Allah. Hari ini 8 Syakban muslimin muslimat 1443. Jadi kita lebih kurang 22 hari sahaja lagi untuk Ramadan. Alhamdulillah muslimin muslimat kita masih hidup lagi pada hari ini. Oh, hari ini 7 Syakban. Ada yang kata 6 Syakban. Ada yang kata 8. Mana satu ni? Ada yang 6 Syakban, ada yang 7 Syakban, ada yang 8 Syakban. Masya Allah. Jadi berapa Syakban sebenarnya? Masya Allah. Muslimin muslimat dekat sini setiap waktu Alhamdulillah ada solat jenazah. Setiap waktu ada solat jenazah.
Kemudian dalam 2 waktu, waktu maghrib dan isyak malam tadi, ketika solat waktu asar dengan waktu maghrib, ketika solat jenazah dilakukan, masa asar tu memang betul-betul depan Kaabah. Bila ada solat jenazah, Masya Allah, kita kat sini alhamdulillah lah 5 waktu solat jenazah. Muslimin-muslimat, kalau ada dekat kampung kita ada kematian, lepas tu ada solat jenazah, tolong jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama mendirikan solat jenazah. Sebab Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menunaikan solat jenazah akan diberikan pahala 1 qirat. Kemudian siapa yang mengiringi jenazah ke perkuburan akan diberikan 2 qirat. Lalu sahabat bertanya, berapa banyak 1 qirat tu? Nabi kata, sesungguhnya 1 qirat itu pahalanya umpama seperti Bukit Uhud, Gunung Uhud. Ini bukan bukit kecil tuan-puan sekalian. Dia punya panjang Bukit Uhud ini, muslimin-muslimat, 7 kilometer. Dia punya lebar, dia punya panjang 7 kilometer. Dia punya tinggi, sangat tinggi. Bukit macam gunung. Subhanallah, dan hadis ini hadis yang sahih, muslimin-muslimat. Dan ia bukan hanya untuk solat jenazah di Masjid Nabawi ataupun Masjidil Haram saja. Sebab itu saya punya nekat pun nanti di Malaysia kalau ada kematian yang mana solat jenazah ada dilakukan di masjid terdekat dengan rumah, insya-Allah saya sendiri akan pergi. Akan turut pergi, akan turut hadir. Jadi solat jenazah ni walaupun di Malaysia sebenarnya ada saja ruang untuk wanita. Kan tempat solat wanita tu lah boleh hadir sama. Tu apa sebab solat jenazah sangat senang tapi pahalanya sangat besar. Ya Allah, solat yang paling senang dalam dunia. Berdiri je, tak ada rukuk, tak ada sujud. Berdiri sahaja. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Dah sekejap je, lebih kurang 2 minit. Kadang tak sampai 2 minit. Macam mana solat jenazah? Masya Allah. Allahu Akbar. Al-Fatihah. Lepas tu imam pun akan baca yang kedua, takbir yang kedua, Allahu Akbar, selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat. Kemudian imam pun Allahu Akbar, lepas tu doakan. Secara umum, Allahumma ufil lahum. Ya Allah, ampunilah mereka. Mereka apa jenazah tu? Kalau ramai. Sini sebab ramai. Kalau seorang, Allahumma ufil lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tapi saya terus baca untuk ramai je. Niat untuk jenazah yang di hadapan tu dan jenazah yang umum, si mati yang umum. Allahumma ufil lahum warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Subhanallah, saya nak sebut sebenarnya 2 kali solat jenazah di sini. Saya turut meniatkan kepada salah seorang arwah yang saya baru saja mendapat khabar kematiannya. Dia manusia insan yang tidak dikenali, tapi kami suami isteri mengenali dia, bukanlah dekat, tetapi mengenali dengan Ustaz yang tu. Bengkel tu. Nama dia siapa? Badrul. Arwah Badrul. Meninggal 2 hari lepas ya. Arwah Badrul. Pagi semalam yang saya tengok berita kematian arwah Badrul. Tinggal di sekitar Seremban. Sebenarnya kami kenal macam mana ya. Wallahualam. 2 kali solat jenazah ketika membacakan doa Allahumma ufil lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum di Makkah Al-Mukarramah, di Masjidil Haram. Saya turut berniatkan untuk beliau. Minta maaf ya, bukan memang banyak kematian, tetapi ada kematian yang kita ingat. Ialah tentang ibu ayah tu ya, untuk kematian orang terdekat, tetapi ini kematian yang baru. Arwah Badrul, dia punya FB apa dia Ustaz? Badrul Haris. Dia punya FB kan. Dan bila saya scroll Ustaz, semalam saya scroll FB dia, FB arwah ni, memang banyak berkenaan dengan kematian. Saya scroll lama juga. Ya Allah, kami cuma kenal arwah Badrul Hisham. Confirm? Badrul Haris. Arwah Badrul Haris ni masih muda, umur 30-an saya rasa. Masa tu kami cari bengkel kereta untuk baiki kereta, tapi nak cari yang Melayu Islam. Merata cari sekitar Seremban. 23 jam lepas. 23 jam yang lepas ya. Subhanallah. Maksudnya belum 24 jam
Subhanallah, beliau meninggal bukan sakit, sihat walafiat. Bukan sebab COVID, bukan sebab sakit. Saya duk cari apa punca kematian ni. Sebab kami jumpa dia pun sihat walafiat, kan, kenal. Lepas tu tengok komen-komen, Badrul Haris, boleh cari FB dia. Subhanallah, dikabarkan dia sakit dada sikit. Maksudnya sesak nafas sikit, kemudian meninggal. Dalam keadaan yang sangat, Allahu'alam, tanda-tanda husnul khatimah. Muslimin-muslimat, kami belajar daripada dia sesuatu perkara yang sangat berharga. Saya sendiri belajar daripada dia. Belajar. Dan kami bila belajar sesuatu, sesegera mungkin melaksanakan. Dan mudah-mudahan pahalanya mengalir buat arwah Badrul Haris ni. Beliau adalah pengusaha bengkel kereta. Masa tu nak baiki kereta, nak servis kereta, nak baiki kereta rosak. Pusing-pusing sebab Negeri Sembilan ni pun kebanyakan bengkel kereta yang besar-besar yang bagus-bagus ni pun bukan Islam punya. Jadi cari nak cari orang Islam punya, akhirnya jumpalah di Taman Tasik. Kan, beliau Badrul Haris adalah pemilik bengkel kereta. Dan bila kami sampai, Masya Allah, dengan izin Allah, kami bukan tanya orang, pusing-pusing je. Tanya, okey, cek, oh ada bengkel kereta yang besar satu kawasan industri ni. Lepas tu bila pergi memang besar bengkel kereta dia. Ada banyak pintu. Kan? Mungkin dalam 4-5 pintu dia buka kan Ustaz kan? Masya Allah, pekerja semua Melayu Islam. Dan yang pelik tuan-puan sekian, yang tak pernah kami pergi bengkel kereta, yang tidak pernah kami pergi. Bukan, maksud saya, kami tak pernah jumpa bengkel kereta yang macam ni. Dari segi bersih tu bersih, tersusun. Tetapi bengkel kereta ni sepanjang masa dibacakan, dialunkan bacaan Al-Quran. Setiap kali saya pergi, bukan sebab masa tu tak kenal pun. Sebab yang pergi mula-mula suami. Suami saya kata, bengkel kereta tu asyik buka 24 jam. Maksudnya, sepanjang ni bekerja tu buka bacaan Al-Quran. Saya kata, bengkel kereta, saya pun rasa nak pergi. Subhanallah. Lepas tu bila sampai, Masya Allah, bengkel kereta dibuka bacaan Al-Quran. Bukan satu pintu bengkel dia, 2 pintu, 3 pintu. Saya kata, besar bengkel kereta dia. Lepas tu ada lagi pula yang lain, untuk bahagian-bahagian yang lain. Saya kata, hebat ni. Lepas tu saya tanya pekerja, mana bos? Nak jumpa, nak kenal bos, nak kenal pemilik ni. Bos pun datang, pakai jubah. Saya kata, ni bos. Dia pun kenal. Ustazah Asma rupanya. Ni suami Ustazah berapa kali datang. Pakai jubah. Lepas tu, jubah tu pun sambil dia buat kerja juga, sama-sama pekerja. Dia kata, senang Ustazah nak pergi semayang. 5 waktu mesti di masjid. 5 waktu mesti solat berjemaah di masjid. Allahu Akbar. Pakai kopiah, pakai jubah. Toke, bengkel kereta. Sambil-sambil duduk, bengkel kereta, pakai jubah macam tu. Dan staf kata memang bos selalu pakai jubah. Lelaki ni, bukan perempuan. Lepas tu kan, saya ni jenis yang memang suka explore kan. Masuk ke pejabat dia. Masuk pejabat, itu yang kami belajar tuan-tuan sekalian. Belajar apa? Bila masuk ke pejabat, ada satu rak besar dalam pejabat tempat orang nak bayar bengkel kereta. Orang nak bayar kat kaunter kan. Saya masuk dalam pejabat, tak besar pun pejabat, kecil je. Tapi di situ ada rak untuk asnaf fakir miskin. Ada beras, ada susu, ada Maggi, ada minyak, ada telur, ada sardin, ada macam-macam muslimin-muslimat. Allahu Akbar. Saya pun tanya pekerja, ini Ustazah, ini bos lah, isi selalu bos ni. Memang untuk asnaf fakir miskin. Lepas tu saya mula pelik. Ada asnaf ke datang sini? Ada orang miskin datang ke? Sebab di kawasan industri, semua bengkel-bengkel kereta. Semua bengkel-bengkel kereta. Ini bukan kawasan, okey, ada kedai apa kita panggil, Ustaz? Macam ada kedai makan. Tak ada kedai makan. Ada kedai runcit. Tak ada. Ini kawasan industri yang mana semua bengkel kereta. Kecil, besar, tempat ketuk body, tempat cat. Faham ya? Pernah tak pergi kawasan industri semua bengkel kereta? Lepas tu kawasan tu bukannya dekat dengan bandar, dekat dengan taman ke, dekat juga dengan taman, tak jauh. Itu soalan saya. Saya kata, asnaf datang ke ambil barang-barang ni? Ini cerita saya borak ni, cerita 3 tahun lepas. Sebelum COVID. Lebih kurang kan Ustaz? 3 tahun lepas kan? Lepas tu,
arwah Badrul Haris. Betul Ustaz? Lepas tu dia kata ustazah, pekerja kata, ramai ustazah yang datang. Ada yang datang jalan kaki, ada yang datang naik basikal, ada yang datang dengan motor, ada datang dengan kereta, asnaf-asnaf yang susah. Ini dia buat bukan selepas pasca Covid, tapi sebelum Covid dah lama. Lepas tu ada yang bos hantar sendiri. Saya kata, hebatnya bos kamu. Dengan pakai jubah buat kerja, bukan kerja bengkel kereta, pekerja-pekerja semua dia jaga. Lepas tu ya bos kalau masuk waktu je solat terus pergi masjid. Pekerja-pekerjanya jaga, dia jaga juga bab solat, buat kebajikan. Lepas tu dibacakan bengkel kereta tu bila saya pergi misa ayat Al-Quran yang dialungkan. Kemudian sangat menyantuni asnaf fakir miskin. Saya kata tempat yang agak jauh industri macam ni, asnaf sampai, tempat ini sangat barakah. Lepas tu saya cakap dekat suami, bang, depan galeri Ustazah Asma, kita mesti ada untuk asnaf. Sebab itu depan galeri Ustazah Asma tu, adanya gerobok prihatin. Jadi galeri tu, kedai tu bukan hanya untuk si mampu atau si kaya membeli, tetapi juga kedatangan untuk mereka yang tidak mampu dialu-alukan untuk mengambil apa sahaja yang mereka perlu. Sebab itu kami juga menyediakan beras, susu, gula, minyak, semualah, telur, sardin, makanan-makanan segera. Subhanallah. Sebab selama mana kita menyantuni asnaf fakir miskin, selama itu kita tidak akan miskin. Selama mana kita memberi, kita sentiasa menerima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Saya masa tu, Ustaz ingat tak niat saya? Saya kata nak buat live. Berapa kali saya cakap saya nak buat live? Saya nak buat live dekat bengkel tu. Saya nak interview, tetapi orangnya sangat pemalu, muslimin-muslimat. Sebab itu kalau siapa yang pergi ke FB Badrul Haris ni, arwah ni, yang saya sendiri Allah izinkan 2 kali solat jenazah berniat untuk beliau. Bila baca Allahumma ufillahu marhamu afihim wa'fu anhum, solat jenazah di Masjidil Haram ni, terus berniat untuk beliau. Saya jumpa beliau 1 kali atau 2 kali saja. Suami kerap jumpa sebab selalu hantar kereta. Maksudnya kenal tu bukan kenal rapat, bukan sampai ziarah ke rumah, jumpa untuk urusan itu saja. Tetapi ini karakter seorang peniaga Muslim yang sangat luar biasa. Masya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sangat bagus dari sudut hasil kerja, dari sudut bayaran apa semua sangat bagus. Jadi antara niat saya balik daripada Malaysia ni, saya nak pergi ziarah isteri beliau, nak ziarah bengkel, jika Allah izinkan. Saya memang nak buat, saya buat live, saya berkongsi ni sebenarnya nak menyebarkan kebaikan, nak beri ilham dan idea kepada lebih ramai umat Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi muslimin-muslimat, yang saya baca semalam sudah pun disolatkan jenazah dan dia dikuburkan bersekitaran Lavender Heights macam tu lah. Sebab dia duduk di situ. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah, hebat kan? Hebat sangat. Orang biasa saja, bukan dikenali, tetapi insya Allah dikenali oleh penduduk langit. Kita ni poster akhir dia. Ini adalah satu hari yang lepas. Tuan-puan boleh tengok. Ini satu hari yang lepas. Badrul Haris. Ejaan Badrul Haris, Harith. Haris. Badrul Haris. Subhanallah. Ini adalah posting yang terakhir beliau. Poster akhir beliau. Subhanallah, poster akhir beliau 1 hari, 1 day latest. Beliau menuliskan, buatlah yang terbaik, walaupun kita tidak dapat puaskan hati semua orang. Ikhlaskan hati walau apa pandangan orang. Semoga Allah jaga hati kami. Dia banyak guna hashtag berobat cuba. Dia banyak guna hashtag berobat cuba. Beliau sebut di sini, buatlah yang terbaik walaupun kita tidak dapat puaskan hati semua orang. Ikhlaskan hati walau apa pandangan orang. Semoga Allah jaga hati kami. Subhanallah. Subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad. Dan Masya Allah, 2 hari yang lepas beliau ada berkongsi tentang kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah permudahkan urusan beliau di sana.
iaitu tentang kematian seseorang. Itu 2 hari yang lepas. Kemudian yang saya baca yang terkesan, yang saya juga sangat terkesan adalah penulisan beliau 5 hari yang lepas. Saya baca tu, oh ya Allah, 5 hari yang lepas, arwah Badrul Haris menuliskan tentang satu kisah. Dia cerita, Rabu minggu lepas ada sahabat datang nak jual madu RM60 sebotol. Ini saya baca di FB beliau ya. Arwah Badrul Haris, Rabu minggu lepas ada sahabat datang nak jual madu RM60 sebotol. Arwah baru meninggal lebih kurang dalam tempoh kurang daripada 24 jam. Kurang. Baru lagi ni muslimin-muslimat. Berobat tolak dalam keadaan gurau sebab madu dah banyak dekat rumah. Tengah malam tu sahabat itu pengsan dan meninggal. Masya Allah, Allahu Akbar. Ini penulis ni juga dah meninggal dunia dalam keadaan tak sakit, tak apa. 5 hari sebelum dia menuliskan tentang seseorang hamba Allah yang juga sehat walafiat pada siangnya. Tak ada sakit, tak ada apa. Sebab siang tu siap menjual madu lagi. Siap berniaga madu lagi. Kalau tak sihat, kalau sakit, takkan berniaga madu. Begitulah beliau sehari sebelum juga berobat ni. Masya Allah, Badrul Haris ni, arwah Badrul Haris ni juga dalam tempoh 24 jam masih lagi update status. Dikatakan bukan sakit, tak ada sakit apa-apa. Sesak nafas. Sakit ni, memang sesak nafas itu normal bagi orang yang hampir menghadapi kematian. Maksudnya nafas dah makin sempit, ajal dah pun sampai pada peringkat dah ditarik sikit-sikit. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya sambung cerita beliau ni. Berobat tolak dalam keadaan gurau sebab madu dah banyak dekat rumah. Tengah malam tu sahabat tu pengsan dan meninggal. Walaupun tak berdosa atas penolakan itu, tetapi penyesalan atas tidak membeli itu memberi kesan sampai sekarang. Dia kata walaupun dah 5 hari, sampai sekarang dia terasa sangat kenapa dia tak beli madu yang dijual oleh sahabat tu. Kadang-kadang sedikit kesilapan kita buat kita rasa bersalah atas perbuatan kita dalam jangka masa yang panjang. Tengok, penulisan dia memang lembut. Hilang seorang sahabat yang selalu menasihati bab agama. Hilang seorang sahabat yang sering mengajar berzikir. Hilang seorang sahabat dalam seloka ada isi agama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah permudahkan segala urusan Pak Cik Hashim Madu di sana. Sesiapa yang bersolat di Masjid Taqwa Paroi mungkin pernah nampak Pak Cik ni selalu jual madu naik Zora setiap hari Jumaat. Sedekahkan Al-Fatihah untuk orang-orang baik, dia kata. Jom sedekahkan Al-Fatihah untuk orang-orang baik. 5 hari sebelum kematiannya dia mengajak. Dia menceritakan tentang satu kematian seorang pakcik Hashim yang menjual madu. Dia kata memang bukan berdosa pun tak beli madu seorang sahabat. Tetapi walaupun tak berdosa, tetapi kekesalannya menolak jualan seorang sahabat yang mungkin saat itu memerlukan. Kekesalan itu membuatkan dia terasa, dia simpan walaupun dah 5 hari berlalu. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Betul, kadang-kadang adik-beradik ada menjual. Walaupun kita tak perlu, kita beli. Kan kita tahu dia perlu, bukan kita yang perlu. Kadang-kadang kita membeli sesuatu daripada sahabat-sahabat yang kita tahu dia ibu tunggal, dia orang susah. Kan? Bukan kerana kita perlu, kita beli kerana dia perlu. Lalu kita pun dapat barang tu, kita buat apa? Bagilah hadiah kalau kita tak perlu. Boleh bagi hadiah pada orang, boleh sedekahkan. Masya Allah. Kita boleh jawab, minta maaf, saya tak perlu. Saya dah ada ni, dah banyak kat rumah. Allahu Akbar, muslimin muslimat. Betul kan? Sebagaimana nasihat. Memang tak berdosa. Tetapi meraihkan dalam rezeki orang itu, kan, dalam rezeki orang itu, berbangga dan bersyukurlah kalau kita menjadi perantara rezeki orang lain. Sebab saya selalu ingatkan diri saya juga pada suami. Kadang tu kan, sebut dekat suami, bang beli je lah, bukan mahal sangat, beli je. Dah banyak, tak apa beli. Beli. Tak perlu pun ni. Tak apalah bang, kawan tu, beli je lah. Tengok harga lah juga, tengok kemampuan ya, tengok orangnya juga. Kan? Kadang tu ada kawan yang asyik jual kerepek, beli je bang. Banyak kerepek kat rumah, tak apa bagi kat orang. Saya punya formula, saya fikir apabila kita menjadi asbab rezeki orang lain, maka Allah akan menjadikan ramai manusia lain jadi asbab rezeki kita ataupun rezeki anak kita. Faham ya? Sebab itu, wallahu alam ya, ramai orang yang kata, jumpa saya ustazah, saya sebenarnya tak pakai tudung macam ustazah, tapi saya beli juga support. Lepas tu saya bagi hadiah kat orang.
Saya kata, Masya Allah, terima kasih ya. Ustazah, saya tak pakai jubah sebenarnya, tapi saya beli juga support. Ustazah, saya beli telekong Ustazah banyak-banyak, lepas tu saya infak support. Ustazah, saya beli buku Ustazah yang baru tu, contoh hijrahku, ini untuk siapa, saya beli 100. Lepas tu saya agihkan di hospital. Masya Allah, pada doktor-doktor, frontliner, polipolis. Saya kata, Alhamdulillah. Masya Allah. Sebab itu, kalaulah kita jadi asbab rezeki kepada orang lain, insya-Allah Allah akan jadikan ramai manusia lain jadi asbab rezeki kita ataupun rezeki anak-anak. Kan kadang-kadang kita bagi pada cleaner, jangan kedekut. Bukan duit kita, Allah yang bagi. Jangan susah hati tuan-puan sekalian, jangan berkira dalam bersedekah, jangan susah hati, jangan berkira. Jangan lihat siapa yang terima, jangan fikir panjang. Subhanallah, dia akan buat apa, muka dia macam mana. Jangan fikirlah dah banyak orang bagi. Fikir kita yang beri ni, kita ni. Bukan duit kita pun. Kalau kita mula berkira dengan sedekah, Allah mula berkira dengan kita. Hadis yang sahih. Nabi sebut, siapa yang berinfak, Allah akan berinfak padanya. Siapa yang memberi, Allah akan memberi kepadanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat. Allahu Akbar. Ganjaran memberi ini Allah akan segerakan di dunia. Ganjaran memberi Allah segerakan di dunia lagi balasannya. Di akhirat berganda. Sebab itu kena jaga ikhlas lah. Kena jaga ikhlas. Ada memberi terangan, ada memberi sembunyi. Sebab dua-duanya diiktiraf dan diterima oleh Allah. Yang memberi terangan ataupun memberi secara sembunyi, dua-duanya Allah terima. Yang penting ikhlas. Sebab memberi sembunyi, kalau ujub pun Allah tak terima. Beri sembunyi dah, tak ada orang tahu. Tapi ujub, kagum dengan diri sendiri. Kagum dengan sedekah. Rasa yakin dengan sedekah sendiri. Maka juga tidak diterima oleh Allah. Allahu Akbar. Yang penting ikhlaslah. Muslimin muslimat di mati Allah sekalian. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi lagilah. Kan? Bagi dekat cleaner. Lagipun nak bayar dam, kita bagi dekat petugas-petugas ni kan. Cleaner-cleaner dan semuanya. Masya Allah. Allahu Akbar. Saat kita rasa makin kedekut dengan rizki Allah, maka itu petunjuk dan petanda kita ni semakin nak disempitkan rizki oleh Allah. Saya sangat takut bila kita mula rasa nak berkira-kira, rasa susah nak memberi. Masya Allah, takut. Sebab mari si gena rasa macam berkira-kira, rasa macam susah nak beri. Ya Allah, soalannya, makin sempit ni rizki ni. Ni makin susah nanti rizki ni. Macam tu. Okey. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, masa kita sebenarnya dah habis. Dah pukul berapa Ustaz? 8.40 dah. Lepas ni saya nak jemput sekejap Al-Fadil, encik suami saya. Boleh ya? Buat perkongsian. InsyaAllah. Okey, saya nak baca juga hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Allahu Akbar. Hadis yang ketiga ini hadis yang sangat bernilai tinggi kerana Nabi SAW mengajarkan kita doa. Okey, hadis yang ketiga dalam bab yang ke-6 iaitu bab taqwa, dan ia merupakan hadis yang ke-71 dalam kitab Riyadhus Shalihin. As-salis, hadis yang ketiga. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Hadis sahih riwayat Muslim, yang bermaksud daripada Ibnu Mas'ud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sabdanya. Ini adalah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau mengurniakan kepadaku hidayah, ketakwaan, pemeliharaan diri daripada perkara yang haram dan yang menjatuhkan maruah, dan kekayaan, iaitu kekayaan jiwa. Kekayaan jiwa dan kekayaan harta. Saya baca sekali lagi. Nabi SAW. Ini doa Nabi SAW. Ada 4 permintaan Nabi dalam doa yang ringkas ini. Boleh lepas ini tim, staff, tolong terus buatkan poster doa ni dan terus share. Saya minta tim yang berada di Malaysia terus buat poster ni dan terus share. Jadi siapa yang takut tak jumpa doa ni bila Google, anda boleh ke IG, FB ataupun TikTok ataupun ke satu lagi Twitter Ustazah Asma Harun. Anda akan jumpa poster doa yang diajarkan dan dibacakan oleh Nabi sendiri. 4 perkara yang sangat kita perlukan, iaitu Nabi SAW berdoa, Allah, semua ikut doa ni sama-sama. Allahumma inni as'aluka
as'aluka as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Subhanallah, simple je. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Masya Allah, Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin, yang bermaksud, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau mengurniakan kepadaku hidayah, takwa, pemeliharaan diri, watuqa, pemeliharaan diri. Kita mohon daripada Allah hidayah, kemudian takwa, kita minta dengan Allah, kemudian watuqa, pemeliharaan diri daripada melakukan yang haram dan yang boleh menjatuhkan maruah diri. Kita mohon Allah pelihara diri kita daripada sesuatu yang haram dan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah diri, dan wal ghina, dan kekayaan. Masya Allah, minta dengan Allah kekayaan. Kekayaan jiwa, kekayaan zahir. Masya Allah, doa yang sangat sempurna. 4 perkara yang kita sangat perlu. Kita minta dengan Allah hidayah, kemudian takwa, pemeliharaan diri daripada perkara yang haram dan sesuatu yang boleh menjatuhkan maruah, dan juga kita mohon al-ghina, itu kekayaan, yang paling utama kekayaan jiwa, kemudian kekayaan harta. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang tidak kekayaan jiwa ni, muslimin muslimat. Siapa yang kaya jiwa, dia tidak berhajat kepada pujian manusia. Siapa yang kaya jiwa, dia tidak mengharap kepada pertolongan manusia. Siapa yang kaya jiwa, dia tidak mengharap kepada penghargaan manusia. Siapa yang kaya jiwa, dia tidak terkesan dengan kejian, dengan hinaan, dengan bentuk-bentuk perendahan orang terhadap kita. Dia tidak akan terkesan. Dia mungkin terkesan sekejap, sedih, rasa terkilar, rasa ingat-ingat, lepas tu dia bangkit segera. Sifat manusia normal lah. Kalau kena kutuk, kena kata, kena herdik, kena dimalukan depan khalayak ramai, depan khalayak FB. Biasalah tu. Kita terduduk sekejap, sedih, terkilan sampai hati, lepas tu cepat bangkit. Masya Allah, Allahu Akbar. Rasulullah SAW juga ada rasa sedih, ada rasa terkilan. Subhanallah, para Nabi juga begitu, orang soleh juga begitu. Tapi bezanya, orang beriman, orang berilmu, dia cepat bangkit, tarik nafas, terus serah kepada Allah. Boleh baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Serah pada Allah. Sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Itu firman Allah yang kita bahaskan pagi semalam. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, doa ini kita akan kongsikan, nanti boleh tengok poster ya, di FB, di IG, di TikTok, kan, di Twitter, semua kita akan kongsikan. Dia akan buat segera, tak payah nak buat susah-susah, tukar je, buat segera. Ustazah minta segera, lepas 10 minit terus post, insya-Allah. Jadi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, dengan doa ni kita mohon wal ghina, iaitu kekayaan jiwa. Orang yang kaya jiwa, dia tetap teruskan jalan walaupun tak ada sokongan manusia. Dia tahu apa yang dia buat benar di sisi Allah. Yang penting benar di sisi Allah lah. Walaupun dia terus saja buat kebaikan, walaupun ada yang menghalang, kan? Dia terus saja, sebab kaya jiwa ni yang sangat membahagiakan. Sebab ramai orang kaya harta tetapi miskin jiwa. Kaya harta, miskin jiwa. Contohnya, mereka yang sangat mengharapkan pandangan manusia, pujian manusia. Semua benda nak tunjuk, semua benda nak share, semua benda, ya Allah, Allahu Akbar. Dan dia buat walaupun yang diharamkan Allah. Sahabat-sahabat, dalam kita berkongsi di media sosial, tolong tengok, adakah yang kita kongsikan itu mendedahkan kepada sesuatu yang haram. Joget-joget, post sesuatu yang, satulah perkara ya, saya puji muslimat-muslimat. Saya puji muslimat-muslimat, bahkan lelaki, yang bila dia nak share gambar, share apa-apa, dia cover aurat. Dia cover aurat dengan bunga, dengan gambar-gambar. Mungkin baju dia ketat sikit, tapi dia nak share momen tu, dia pun cover lah dengan bunga bahagian dada. Ataupun dia share, dia cover lah bahagian kaki yang tak pakai stokin, bahagian lengan yang nampak dia cover. Saya kata bagusnya dia cover aurat dia sebelum dia share. Tetapi saya terus doakan, ya Allah,
Jadi kalau dia orang yang cover aurat dia walaupun di luar, bukan hanya di media sosial tetapi di dunia yang sebenar. Sebab dosa dia dedahkan aurat dunia yang sebenar itu lebih berdosa, berganda lah berbanding dosa yang dia share di media sosial tu. Subhanallah. Ramai yang cover untuk di post di FB, di IG, di TikTok. Tapi dia tak cover aurat dia di dunia yang sebenar. Samalah dengan suami yang cover. Baguslah suami tu. Alhamdulillah. Sangat bagus. Sangat bagus. Boleh diberi pujian. Mungkin suami tu dah berusaha, dah tegur isteri. Tapi isteri belum bersedia. Jadi dia nak share lah momen keluarga, pergi jalan. Tak ada masalah share momen. Lepas tu dia cover aurat. Kemudian saya puji wanita-wanita subhanallah yang datang ke Mekah, ke Madinah pakai tutup aurat dengan sempurna. Anak saya kan dia tanya, Imran Safan tanya, Umi kenapa orang Arab pakai napak rambut? Subhanallah, orang Arab kan dia jual abaya sekali dengan tudung kan. Tudung panjang warna hitam. Lepas tu dia gulung-gulung. Ada yang pakai tutup elok labuh. Tapi ada juga yang pakai pusing-pusing nampak jambul. Sekarang ni siapa yang datang Madinah ataupun Makkah Al-Mukarramah, kita akan jumpa ramai orang Arab pakai tudung nampak jambul. Semayang nampak jambul. Buat urusan dekat hotel sekitar Tanah Suci ni, wanita-wanitanya pakai jambul nampak. Anak saya non-stop tanya, Umi kenapa orang Arab pakai nampak rambut? Kenapa dia pakai tudung dia semua nampak rambut depan? Bukan semua, tapi dah makin ramai. Muslimin-muslimat. Saya pun jawab apa pada anak-anak. Saya jawab apa? Saya kata, samalah macam di Malaysia. Mereka Muslim tak Umi? Muslim. Tanah suci ni orang bukan Islam tak dibenarkan masuk. Saya kata, ini tanah suci ni. Kota Mekah dengan kota Madinah ni, orang bukan Islam tak boleh masuk. Hanya orang Islam saja dibenarkan masuk. Mereka Muslim. Saya kata, ya mereka Muslim, mereka Islam. Tetapi mereka boleh jadi belum lagi mukmin. Apa beza Muslim dengan mukmin? Mukmin ni orang yang beriman. Orang yang beriman dengan Al-Quran dengan sepenuhnya, bukan separuh-separuh. Orang yang beriman dengan hadis Nabi sepenuhnya, bukan separuh-separuh. Orang yang beriman ini dia tidak memilih-milih mana nak taat, mana yang tak nak taat lagi. Mana yang nak tinggal, mana yang tak nak tinggal. Orang yang beriman, semua perintah Allah dia buat. Semua larangan Allah dia tinggal. Ini ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang beriman. Saya kata bukan semua Muslim itu mukmin dan muttaqin. Bukan semua orang Islam itu orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Sebab anak ni yang bawah 10 tahun yang tanya ni. Lepas tu saya suka nak sebutkan ya. Ramai wanita-wanita Malaysia sebenarnya dia ikut fashion wanita Arab. Yang pakai selendang, lepas tu lilit-lilit. No problem. Tak ada masalah. Boleh. Sebab dia kata, kami ingat kalau pergi ke Tanah Suci ni, orang Arab paling bagus. Lepas tu, saya bimbang ramai wanita Islam di Malaysia berhujah. Alah, orang Arab pun pakai macam tu. Alah, orang di Tanah Suci kot. Wanita-wanita Tanah Suci, wanita-wanita Arab, wanita di Mekah, di Madinah pakai macam tu je. Kan, lilit leher je, nampak dada dan sebagainya. Saya kan bila datang sini, saya tak nampak yang tu. Saya tengok wanita-wanita Tanah Haram, Tanah Suci ini yang pakai semua tutup tu. Yang pakai 2 biji mata dan mereka tidak menyolekkan mata mereka dengan mata tu jadi indah sampai ni. Mereka yang pakai serba hitam tak nampak tangan, yang pakai labu. Yang saya tengok yang tu. Ya Allah, hebatnya wanita-wanita ni. Pakai labu. Kan ada yang tudung bersambung dengan baju. Tudung labu. Saya kata kenapa wanita-wanita kita di Malaysia tidak memandang wanita-wanita ini jadi contoh. Tetapi mereka memandang wanita yang mana hati dan nafsu mereka nak pandang. So itu saya ada jumpa, ada yang cakap, ada yang tulis. Saya pergi Tanah Suci, saya tengok fashion wanita-wanita di Tanah Suci. Kan ahli Madinah dan ahli Makkah biasa saja. Malaysia je ni yang susah-susah. Suruh pakai labu lah, suka tutup dada lah. Masya Allah. Ada yang tanya kenapa mereka nampakkan jambul. Saya nak sebutkan muslimin-muslimat. Fashion. Kan? Nak kata fashion yang mendedahkan aurat. Wanita-wanita di sini juga menghadapi cabaran yang sama sebagaimana wanita di Malaysia. Wanita di seluruh dunia.
Tetapi begitulah muslimin-muslimat. Di mana saja ada wanita yang tetap teguh menjaga aurat, ada yang tidak menjaga aurat. Jadi bukan hanya di negara kita. Kalau siapa yang datang di tanah suci, di tanah haram ini juga, kalian akan nampak wanita-wanita di sini kurang. Ada yang tidak menjaga auratnya. Ni ada yang pakai, maksudnya pakai tu macam zaman dulu. Dia sebenarnya boleh, tapi ada yang pakai elok lilit, tetapi tutup aurat, tak nampak rambut. Alhamdulillah ramai. Tetapi kita jumpa makin ramai. Kalau keluar sikit pergi ke kedai makan ke apa semua, yang ni saja. Tetapi yang saya perhatikan di Makkah kurang sikit berbanding Madinah. Di Madinah lagi ramai. Yang pakai lilit nampak leher, nampak depan. Lilit nampak depan. Kita tahu orang Arab kalau bukan musafir, yang musafir kita tahu ada bawa beg apa semua. Kalau orang tempatan kita boleh kenal. Kita boleh kenal dengan bawa anak kecil, dengan bawa handbag biasa dan sebagainya. Jadi bila datang pergi tempat mana-mana, kita ni ada dua pandangan. Pandangan mata ataupun pandangan mata zahir ataupun pandangan mata hati. Pandangan iman kita ataupun pandangan nafsu. Kalau pandangan nafsu, kita akan tengok contoh-contoh yang kurang baik. Dijadikan contoh. Alah, wanita Arab pun, alah, wanita ahli Madinah, ahli Makkah pun pakai tudung lilit-lilit macam tu je. Nampak bentuk dada. Pakai lilit macam tu je, nampak rambut. Wanita Malaysia je. Saya pula bukan pandang wanita tu, tapi pandang wanita-wanita yang salihah, ahli Madinah, ahli Makkah, yang pakai, ya Allah, semua labuh sampai bawah, tak nampak tangan pun tak. Maksud mereka menyembunyikan sampai tangan mereka sembunyikan. Mata pun nampak bahagian yang sikit saja. Dan mata tidak disolek-solek, diindah-indah, dilukis-lukis, dipakaikan celak dan sebagainya. Jadi subhanallah, muslimin-muslimat. Sebab itu kalau kita datang ke tanah suci, terutamanya di Makkah Al-Mukarramah, kita boleh lihat banyak tanda-tanda akhir zaman di sini. Tanda-tanda akhir zaman begitu banyak, tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh para alim ulama begitu banyak di sini. Jadi alhamdulillah, doa itu doa yang kita belajar hari ini dalam hadis yang ketiga dalam bab yang ke-6. Masya Allah, saya ingin menjemput Encik Suami untuk berkongsi sedikit bab tajuk kita, iaitu bab takwa. Lepas tu kita akan tangguhkan. Okey. Tu. Masya Allah. Masya Allah. Encik Suami sudah botak. Masya Allah. Anak-anak kami pun. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustazah bersemangat bercakap pada pagi ini dalam kelaparan. Masya Allah. Insya Allah kejap lagi kita makan spesial. Betul apa? Alhamdulillah, sedikit perkongsian di bumi yang suci ini. Bila mana kita melihat ramai yang berduyun-duyun datang 24 jam tak berhenti mengelilingi Kaabah. Satu kehebatan, keyakinan kepada Allah yang luar biasa bagi semua. Yang datang dari jauh mengorbankan RM1, kumpul-kumpul semata-mata datang untuk menziarahi Nabi, makam Nabi SAW. Kemudian datang sini untuk melakukan tawaf atau umrah, dan kemudian 2 bulan lagi melakukan haji, atas dasar keimanan. Orang tua, berusia muda, roda, semua datang. orang sakit. Ya, semua datang atas dasar keimanan bahawasanya dalam kita mensyukuri nikmat Allah, pemberian Allah tu, Allah anugerahkan satu keimanan yang kita rasa pelik orang Islam ni. Betul. Dia meyakini satu yang dia tak nampak, tetapi dalam hati dia ada keyakinan yang hebat, iaitu takwa kepada Allah SWT. Betul. Masya Allah. Tak nampak kan? Tak nampak. Maksudnya semua itu adalah ganjaran tu di akhirat kelak. Benda yang tak nampak, betul. Tapi sanggup daripada jauh kita nampak orang miskin, nampak orang susah, orang tua-tua yang tongkat 7. Betul. Masa bongkok 7 orang kata. Yang bongkok, yang jalan mengesot. Memang luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi begitulah kita dalam kehidupan kita. Kita tak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, tetapi rasa rindu, rasa nak bertemu, rasa nak melihat depan mata kita menebar setiap hari. Dan kita datang sini, Masya Allah, kita melihat ramai orang melihat makan Nabi tu, meleleh air mata, menangis, melepaskan kerinduan. Masya Allah, hebat. Hebat imam orang Islam ni. Dia meyakini sesuatu yang dia tidak nampak, tetapi yakin dalam hati dia, ya Allah anugerahkan iman tu lah. Masya Allah, mahal iman kita sebenarnya. Dan iman inilah yang membawa kita ke syurga, insya Allah. Sebab kita doa, Ustazah, kita doa mati dalam iman. Ya. Mati dalam iman dan masuk syurga dengan iman. Jangan doa dia, Ustaz. Jangan doa.
Allahumma ahyana bil iman wa amitna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman insyaallah. Jadi, Allah, macam mana dia ada Allah, anak-anak kita duduk hafal doa nasyid tu. Allahumma ahyana bil Ahyina. iman Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa wahsyuna bil iman wa adkhilna jannata ma'al iman. Maksudnya, ya Allah, hidupkanlah kami dengan iman, matikanlah kami dengan iman, bangkitkanlah kami di mahsyar kelak dengan iman, dan masukkanlah kami ke syurga-Mu dengan iman. Allah Akbar. Masya-Allah. Jadi begitulah kita dalam kehidupan kita seharian. Walaupun kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala, kita yakin Allah tu ada melalui Al-Asmaul Husna. Allah tu baik, Allah kuat. Allah Maha kuat, Allah Maha menyantuni, Allah Maha pemurah dan penyayang. Kita meyakini dalam kehidupan kita. Walaupun Allah, kita tak nampak Allah, tapi kita yakin Allah tu baik, Allah tu Maha sempurna, Allah tu Maha kuat. Dan kita ni tidak ada apa-apa. Dari kita bawa rasa kehambaan itu ke bumi Mekah ni lebih-lebih lagi lah. Sebab kita rasa kita ni berdosa dan kita melakukan tawaf, kita yakin bahawa pahalanya berganda. Kita solat di Masjid Nabawi pun 1000 kali ganda. Kita solat di Masjidil Haram 100 kali ganda. Jadi Allah beri 100,000. 100,000 kali ganda. Maknanya terlalu besar pahala Allah beri, ganjaran pahala tu untuk menghapuskan ataupun untuk menaikkan kita punya martabat ataupun menaikkan kita punya pahala-pahala, lalu mengurangkan dosa-dosa, insya-Allah. Sebab itulah kita meyakini Allah itu Maha Pengampun juga. Jadi insya-Allah dalam kehidupan seharian kita mohonlah segala-galanya, letakkan pengharapan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita menjalani kehidupan. Dan sedikit kisah bila kita datang ke bumi yang barakah ini, ia tidak lain daripada kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ni antara Nabi Ulul Azmi, iaitu Nabi banyak cabaran dan ujian. Tapi Nabi Ibrahim ni dia terus menerus memberikan 100% kepada Allah. Apa je arahan Allah, dia ikut, dia patuh. Dan kita tengok cabaran pertama Nabi Ibrahim ini adalah bila mana dia kena dakwah kepada kaum dia. Ramai yang membuat berhala, yang menyembah berhala di sekeliling kota Mekah ni, di sekeliling Kaabah tu ramai pembuat berhala. Dan salah seorangnya adalah ayah dia sendiri. Masya-Allah. Ayah dia sendiri pun pembuat berhala. Dan dalam surah Ibrahim sendiri Allah rakamkan bagaimana kata-kata Nabi Ibrahim mengenai kesedihan dia berkaitan dengan pembinaan berhala di kalangan kaum dia ini. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani maknanya, ya Allah, sesungguhnya berhala ini telah menyesatkan ramai orang, dan barang siapa yang mengikutiku, dia di kalanganku, dan barang siapa yang meninggalkanku, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maknanya kesedihan itu dirakam dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad SAW bila membaca ayat ini, Nabi Muhammad sendiri menangis. Sebab apa? Tahu betapa dahsyatnya bila mana manusia itu melupakan Allah dan menyembah patung-patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Kemudian Nabi Ibrahim lagi diuji lagi dengan terpaksa meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail yang baru itu ketika lahir tu di sinilah, di tapaknya kita buat keliling Kaabah itu, dan juga tapak yang kita lalu untuk safar Marwah. Masya-Allah. Dia meninggalkan Siti Hajar dan juga Nabi Ismail, dan Siti Hajar berlari-lari daripada Safa ke Marwah dalam keadaan kering kontang, tidak ada apa-apa. Kemudian lalu keluarlah air Zam-Zam. Dan ketika itu Nabi Ibrahim bila mana memandang dan bila mana meninggalkan isterinya, dan berdoa supaya bumi ini, bumi yang kering kontang ini akan subur dengan buah-buahan. Lalu subur sungguh, alhamdulillah, jadi tumpuan manusia. Kemudian bila mana Nabi diuji, Nabi Ibrahim pun sendiri diuji dengan bila mana kembali daripada dakwah tu, nampak Nabi Ismail semakin membesar. Lalu Allah perintahkan supaya Nabi Ismail disembelih. Turut dasar takwa itulah yang membuatkan Nabi Ibrahim menuruti perintah Allah, disembelih sungguh. Masya-Allah. Tetapi mana kita rakam Nabi Ismail ni dilahirkan ketika Nabi Ibrahim sudah lanjut usia. Sebab itu terakam dalam Quran juga,
betapa syukurnya Nabi Ibrahim ni bila anugerahkan daripada zuriat daripadanya adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ismail daripada Siti Hajar, Nabi Ishak daripada Siti Sarah. Masya Allah, di usia yang lanjut terakam oleh Allah dalam Quran tu, terakam dalam Quran betapa syukurnya Nabi Ibrahim terhadap dua putera yang dilahirkan walaupun di usia yang lanjut. Jadi ini dasar takwa, ia turut apa yang Allah perintahkan. Lalu ketika sembelih itu Allah gantikan dengan kipas. Dan nak menunjukkan betapa taatnya Nabi Ibrahim dan digunakan anak yang soleh seperti Nabi Ismail ni, maka mereka menjalankan perintah korban itu sendiri. Lalu kita pun ikut juga korban sehingga sekarang. Jadi maknanya Nabi Ibrahim berjaya menyembelih rasa cintanya kepada anaknya ataupun dunianya, lalu meletakkan sepenuh kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara sifat-sifat takwa yang ada pada Nabi Ibrahim yang perlu kita contohi, yang perlu kita ikuti sampai sekarang. Dan hari ini bila mana Nabi Ibrahim telah berkorban, telah menunjukkan sifat takwanya sendiri, akhirnya Nabi Ibrahim disebut dalam solat kita. Kita sebut setiap kali solat, kita sebut nama Nabi Ibrahim, kita selawat pada Nabi Ibrahim, menunjukkan penghargaan Allah kepada Nabi Ibrahim itu sendiri. Wallahu a'lam. Okay, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah. Jadi begitulah ya sedikit sebanyak daripada kami perkongsian daripada Bumi Makkah Al-Mukarramah. Alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dikasihi. Jadi sekadar itulah kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat, InsyaAllah, sehingga kita bertemu pada pagi besok, pagi Jumaat yang barakah. Kami akan Masya Allah berdepan sebenarnya, sebab bila hari Jumaat ni memang akan dibanjiri, dipenuhi orang kata macam haji. Ibaratnya lah, manusia datang daripada jauh dan dekat. Dan pada hari Jumaat juga kan, penduduk-penduduk ahli Makkah sendiri bercuti hujung minggu yang bekerja. Sebab itu masjid akan penuh, padat sehingga keluar-keluar melimpah-limpah. Jadi berdepan menanti hari yang barakah itu hari Jumaat. Sebab sepanjang waktu hari Jumaat ni sangat luar biasa, terutamanya pada waktu malam, waktu subuh, Masya Allah. Jadi kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Saya nak mohon pada sahabat-sahabat semua mendoakan juga untuk perkampungan hijrah yang baru, yang dalam proses pembinaan sekarang, dah mulakan dah proses-proses. Semoga tim yang sedang berusaha keras di Malaysia untuk majlis pecah tanah yang akan dijalankan pada 26 Mac ini akan berjalan dengan baik. Tuan-puan boleh ikuti perkembangan perkampungan hijrah ni di page perkampungan hijrah ke apa nama page? Perkampungan hijrah. Ke Yayasan Hijrah? Yayasan Hijrah. Yayasan Hijrah. Ya. Okey. Perkembangan yang sentiasa diupdate ada dalam page Yayasan Hijrah. Boleh cari tak? Takut salahnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Page tak apa, tuan-puan sekalian menanti tengok dekat FB kita akan page hari ni boleh update lah ya pasal perkembangan. Jadi itu antara doa yang selalu saya sendiri fokus lah di sini. Takut, bimbang dan mengharapkan pertolongan Allah, perlindungan Allah, petunjuk daripada Allah. Mohon pada Allah redha dengan projek ni. Mohon Allah berikan keberkatannya, sebab kalau kita buat kerja-kerja yang berat, yang susah macam ni, yang kita sendiri takut dan bimbang ni, kalau dapat pertolongan beribu-ribu berjuta manusia tapi tak dapat redha Allah, tak dapat pertolongan Allah, ia sia-sia, ia tak ada apa-apa. Dia tidak ada harga apa pun, walaupun kita telah mengorbankan harta benda, mengorbankan masa, tenaga dan sebagainya. Jadi Masya Allah, harap sangat Allah redha, Allah berkati dan semuanya. Jadi mohon sahabat-sahabat mendoakan juga, kerana ada benda, ada misi yang besar lah daripada perkampungan hijrah Siti ni. Tuan-puan boleh search saja perkampungan hijrah yang kita sama-sama akan bangunkan di tanah seluas 42 ekar bertempat di Negeri Sembilan ni, adalah untuk ummah seluruhnya, bukan untuk rakyat Negeri Sembilan saja. Anda boleh ikuti perkembangan perkampungan hijrah ni
melalui FB Ustazah Asma ataupun di IG, tapi banyak berkongsi di FB lah. Pergi kat page, bukan FB personal, pergi page, page Ustazah Asma Harun. Jadi terima kasih sangat, dan biasalah kami akan tunjukkan suasana Masjidil Haram. Masya Allah, lepas kita akan tutup. Saya akan tutup tiba-tiba sajalah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz boleh tutup lampu dulu. Jadi Alhamdulillah, muslimin-muslimat, Perkampungan Hijrah City ni dapat kerjasama yang sangat erat Yayasan Al-Hijrah dan juga Yayasan Al-Jenderami. Dua-dua kita ni. Saya baca macam-macam doa tadi tu, Yayasan Al-Hijrah dan Yayasan Al-Jenderami. Okey, kita akan tengok Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Ya, kena tutup dua-dua, Ustaz. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Muslimin-muslimat, sekarang mula-mula kita tengok bawah. Boleh nampak kan manusia dah semakin ramai yang masuk. Walaupun subuh lebih kurang dalam sejam lebih lagi, sebenarnya suasana manusia begini di Masjidil Haram 24 jam. Samalah dengan Masjid Nabawi. Sampai sana kami ni berada di Sofah. Okey, kita boleh nampak menara. Ustaz kena sama dengan saya. Tengok tunjuk. Okey, boleh nampak menara. Okey, dan boleh nampak bahagian atas tu. Bahagian atas tu adalah bahagian solat di atas bumbung. Memang sonok nampak tu. Ada nampak macam garis-garis tu, tuan pastikan garis-garis tu. Itu garis-garis Ustaz, garis-garis bawah dan juga atas itu sejadah yang berwarna hijau. Sejadah Masjid Makkah Al-Mukarramah, Masjidil Haram. Nampak ada garis-garis hijau tu kan? Nampak kan? Macam garis-garis tu. Itu sejadah, susunan sejadah. Tapi memang tak muat untuk solat atas sejadah tu saja. Memang ada saja tempat tambahan. Kita boleh tengok manusia berpusu-pusu dan ini dalam proses renovation lagi. Ini proses renovation lagi. Okey. Proses renovation lagi. Ustaz tunjuk yang ni, renovation. Ustaz tolong tengok sama, biar sama yang saya tunjuk. Okey, sebab saya terangkan. Okey, lepas tu kita boleh tengok jalan ni, ini yang ramai-ramai masuk ni jalan nak menuju ke umrah. Okey. Okey, nampak ya laluan orang sedang masuk dan orang sedang keluar tu adalah keluar masuk untuk menuju ke pintu umrah. Nampak tak? Itu ada pintu masuk direct ke Masjidil Haram. Ustaz tolong tunjuk. Gitu. Biar nampak ni masuk. Tak nampak masuk ke? Gitu. Masya Allah. Sini sikit. Gitu. Nampak kan? Nampak kan pintu masuk tu? Laluan masuk tu nampak orang sedang masuk. Bila masuk je kita akan menuju ke Kaabah. Kita akan menuju ke Kaabah. Nampak Kaabah atas tu. Itulah dia. Pintu masuknya. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya kongsikan ni sebab ada orang memang tak terbayangkan macam mana suasana di luar Masjidil Haram dan Masjidil Haram. Jadi nampak masuk masing-masing kami pun akan masuk melalui jalan tu untuk dapat solat subuh betul-betul di hadapan Kaabah. Jadi itulah laluan utama. Kebanyakannya manusia umat Islam akan pergi dulu untuk dapat solat subuh, pergi sejam awal, ada yang 2 jam awal. Allahu Akbar. Ya, memang sekarang adalah daripada laluan masuk daripada Hotel Safa. Okey. Jadi sekarang kita akhirkan dengan pandangan Kaabah. Masya Allah. Indahnya pandangan Kaabah. Okey. Sama-sama kita memuji Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik